Assalamualaikum dan selamat pagi, salam sejahtera kepada semua murid-murid sekolah Kebangsaan Kuala dan juga murid-murid di luar sana. Okey, baiklah, pada hari ini kita akan belajar berkaitan dengan penjodoh bilangan. Okey, murid-murid, cikgu tahu kamu dah belajar dah sebelum ni, kan? Tapi apa pun ini sebagai ulang kaji kamu. Kita akan belajar bersama-sama sekali lagi. Okey, murid-murid, semua dah bersedia? Kalau dah sedia, kita akan teruskan pengajaran kita pada hari ini. Okey, apa itu penjodoh bilangan? Siapa tahu? Okey. Penjodoh bilangan digunakan untuk kata bilangan. Jadi kamu dapat tahulah penjodoh bilangan ni kita guna untuk kata bilangan, nak kira berapa. Okey, contohnya cikgu bagi kat sini. Jom kita baca sama-sama. Nampak ni? Ni contoh yang pertama ni, sekuntum bunga. Sekuntum bunga. Maksudnya kalau bilangan ni, sekuntum bunga ni membawa maksud satu. Satu bunga lah. Okey, yang contoh kedua ni, sebelum kita teruskan pengajaran kita, video cikgu, sejambak bunga. Ada perbezaan ya, murid-murid. Sekuntum maksudnya satu, kalau sejambak ni banyak. Sejambak ni kalau kamu tengok ni, orang duk bagi hadiah macam tu kan. Lepas tu ada bunga banyak-banyak kan, duk bagi hadiah. Dia dan bekas kertas wrap tu itu dipanggil sejambak bunga. Okey. Jadi semua ni berbeza lah anak-anak murid. Berbeza. Jadi menunjukkan berkaitan dengan kata bilangan. Okey, baiklah. Ayuh kita lihat satu persatu. Sebenarnya penjodoh bilangan ni banyak. Tapi untuk tahun 2 kali ni, untuk sesi ulang kaji, cikgu senaraikan beberapa lah yang popular, yang selalu digunakan. Okey, yang pertama ini berkaitan dengan bentuk. Okey, bentuk ni, kata penjodoh bilangan bentuk ni kita guna untuk benda yang kecil. Tengok berkeluk. Berkeluk ni contohnya dia macam akal keris tu. Contohlah keris kan, dia ada bengkok-bengkok macam tu kan. Macam tu. Ini kita panggil berkeluk. Atau melengkung. Melengkung ni macam ni lah, nampak? Ada melengkung. Ni pun melengkung kan. Jadi itu berkaitan lah, orang kata apa ni, penjodoh bilangan kita tu berkaitan dengan bentuk lah. Okey, kalau kamu tengok contoh yang diberi ni, okey, dapat lihat mata kail. Kalau kita nak sebut sebentuk mata kail, kan, contoh cikgu bagi lagi Qayyum membeli 2 bentuk mata kail di kedai Pak Huat. Kan, ibu membeli 3 bentuk cincin emas. Nampak? Jadi kalau untuk ni benda yang ada melengkung, kan, melengkung macam ni, melengkung, dia berkeluk. Bentuk ni ini kita guna bentuk. Okey, ayuh kita lihat seterusnya. Penjodoh bilangan seterusnya ialah apa ni? Biji. Okey, kalau biji ni benda kecil, bulat, seakan-akan bulat. Tapi apa pun senang cerita, kalau biji ni kamu merujuk pada benda yang kecil-kecil. Contohnya buah lah. Okey, ni buah apa? Buah manggis. Okey, sebiji cawan. Ni cawan. Lepas tu 5 biji telur. Okey, telur juga boleh kita guna butir. Sebutir telur. Okey, tapi selalunya kita guna biji lah. Okey, jadi ada lagi sebenarnya ni. Kita nak tuju sebiji yang lain pun banyak. Tapi ni cikgu ketengahkan yang ni dulu. Boleh? Okey, seterusnya kita tengok penjodoh bilangan yang popular. Popular lah. Ni dia. Popular ni buah. Kita sebut sebuah. Kan? Kita sebut sebuah. Contohnya ni sebuah ni benda yang padu. Ni yang berbentuk, jenisnya tidak tentu besarnya. Kita tak tahu besar mana.
Asalkan besar lah. Macam besar meja ni kita sebut sebuah meja. Nah, sebuah meja murid, sebuah meja guru. Ni sebuah kereta. Nampak nah? Sebuah kereta. Cikgu zoom lagi. Sebuah rumah. Dia boleh jadilah. Dia boleh jadi macam-macam, no? Sebuah rumah. Sebuah sekolah. Lagi besar. Jadi tak tentu besarnya, asalkan besar tu dialah tu. Kan? Okey, kita tengok, ayo kita lihat penjodoh bilangan seterusnya. Buku. Bukan merujuk pada buku kamu baca, tapi ni dia merujuk pada apa ni? Cuba tengok. Okey, merujuk kepada ni benda yang berkeadaan berketul. Kalau orang utara kata berketul. Berketul, berbongkar, berbungkal. Okey, berketul, berbongkar, berbungkal. Okey, ini contohlah. Sabun. Ni sabun. Roti, keju. Kalau kita sebut contohnya, Ahmad membeli sebuku apa? Sabun. Ibu membeli sebuku roti. Kita bubuh lah kalau satu kan. Okey. Kalau banyak tu dia beli 2-3 pun tak apalah, tulislah. Ibu membeli 2 buku. 2 buku apa anak-anak? 2 buku roti, 2 buku sabun atau keju. Okey. Untuk roti ni anak-anak, dia boleh jadi lagi satu kalau kita potong kan. Contohlah, kita beli pisau, kita potong. Kita potong, kita slice. Dapatlah macam ni. Dapat macam ni. Kamu tengok roti gardenia ke apa tu. Dah potong. Ini dia jadi apa? Dia jadi apa, siapa tahu? Dia jadi apa? Sekeping. Sekeping roti lah. Dah potong. Okey. Jadi dia boleh berubah roti tu. Cikgu tutup kamera kita supaya kau nampak lebih jelas lah. Okey. Seterusnya yang ini adalah butir. Butir ya anak-anak. Okey, boleh nah? Butir. Butir ni kita tuju macam contohnya peluru. Ni dia peluru kan. Sebutir peluru. Kan. Kalau butir peluru ni maksudnya yang tak ditembak, tak dimasukkan dalam pistol lagi tu lah, yang duk bilang, boleh bilang lagi tu. Itu butir peluru. Kalau dia tembakkan tu, boom. Kalau dia tembak tu kita panggil das. Beberapa das tembakan. 3 das tembakan telah dilepaskan polis sebagai amaran kepada pencuri. Contoh. Kalau tembak jadi das dah. Kalau peluru ni sebutir. Contohnya, Pak Abu membawa 3 butir peluru kapur untuk digunakan di dalam kebunnya untuk apa? Bagi halau binatang ke apa sebagainya. Contoh. Ini permata. Okey, sebutir 3 butir permata. Okey, itu ialah permata batu delima, batu ni delima ni. Batu nilam, batu zamrud. 3 butir permata. Okey, beras. Nampak tu. Beras tu. Sebutir beras. Satu kecil je butir tu kan. Benda yang kecil dah bulat, nampak? Sebutir beras. Ini beras ni kalau ni sebenarnya beras Jepun. Kalau beras Malaysia macam ni, dia panjang sikit. Beras yang kamu duk makan tu. Kalau beras mati tu lagi panjang. Kan? Ni beras Jepun ni, beras orang buat sushi. Okey. Cikgu buat cerita lah. Okey, jom kita tengok penjodoh bilangan seterusnya, iaitu ekor. Ini popular lah murid-murid semua ya. Semua tahu. Kalau ekor ni kita guna untuk haiwan. So cute nah, comel. Okay, kita tengok haiwan apa ni cikgu tengahkan ni. Kucing. Ni kambing. Ini pula burung. Cuba kamu lihat di sekeliling kamu. Sekejap, cikgu pun nak tengok. Ada. Tak ada. Semalam adalah cikgu terlupa nak simpan kuih raya. Ada apa agak-agak?
Mood. Jadi kita nak kata macam mana? 5 ekor semut sedang menghurung kuih raya. Makan kuih raya. Tu dia. No? Cuba lihat kat luar rumah kamu ada binatang apa lagi. Kan kalau kawan-kawan rakan-rakan kamu yang berada di luar bandar, kebiasaannya di kampung-kampung ada bela apa? Angsa. Lagi apa lagi? Itik, ayam. Macam-macam ada bela. Kalau kawan-kawan kamu yang dekat dengan tinggal kawasan hutan-hutan ataupun kampung yang agak dalam sikit, boleh tengok monyet. Ada orang dia bela untuk petik kelapa. Ambil kelapa dia bela apa? Bela monyet. Jadi kita kata seekor monyet. Jadi apa-apa saja berkaitan dengan haiwan kita guna ekor. Oh, sudah bijak, alhamdulillah. Okey, ni dia. Seterusnya, penjodoh bilangan anak-anak. Keping. Sekeping biskut. Sekeping hati di bawah belayar. Hati pun keping Okey, seterusnya postcard. Ni postcard. Kalau dulu-dulu ni popular. Zaman sekarang cikgu tak pastilah sebab semua orang dah guna WhatsApp kan. Postcard ni selalunya kita pergi sesuatu tempat, kita melancong, dia ada jual tau postcard ni, kad macam ni. Kemudian kita letak stamp dan post kepada kawan-kawan ke atau keluarga ke, bagi tahu kita pergi melancong kat sini. Contoh ni Putrajaya. Okey, ni seterusnya keping papan. Ni apa keping papan sebenarnya ni? Jom kira tengok. 1, 2, 3, 4, 5. 5 keping papan. Okey. Jom kita cikgu teruskan lagi ya. Tadi keping, sebelum ni ekor. Dah boleh kan? Benda yang rata, nipis, pipis, lebar dan leper. Okey. Laras. Selaras senapang. 2 laras senapang. 3 laras meriam senjata api. Sudah bijak. Naskah. Naskah ni ni dah bahan bercetak. Contohnya buku teks kamu pun dikira sebagai naskah. Lepas tu majalah. Ini zaman cikgu dulu ni popular majalah ni. Zaman sekarang pun ada. Kalau kamu nak cuba cari, cubalah. Majalah ni memang seronok untuk dibaca, penuh dengan ilmu. Lagi satu zaman cikgu, kalau dulu masa kecil-kecil ada majalah Asuh. Majalah Asuh, Kuntum. Jadi kalau untuk majalah Kuntum ni, cuba cari. InsyaAllah ada kat pasaran ni. Ni buku. Okey, bahan cetak nah. Okey, sini kita boleh kata untuk yang ni lah. Minta maaf. Okey ni. 2 naskah majalah. Buku dah apa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 naskah buku. Macam tu lah. Kita nak buat kita kata bilangan yang digunakan. Ini ialah surat khabar. Zaman sekarang ni surat khabar ni ada tapi jarang-jarang untuk dijumpai dah. Sebab kebanyakan semua orang dah tengok dekat media sosial. Semua tengok secara digital. Okey, secara digital. Tak ada masalah. Seterusnya, papan. Kalau papan ni anak-anak, cuba tengok nah. Benda-benda yang berkeping. Ni kalau kamu dengar mak kamu pi market ke, pi mana, pi pasar borong sebagainya, kita panggil ni petai ni papan. Selalunya 5 papan. Kalau sebelah sini 5 papan dia jual dalam RM6, RM5 mahal sikit kan. Tapi cikgu dengar cerita dekat kalau Sabah tu lagi mahalnya kisahnya. Tak apa. Yang penting kamu tahu penjodoh bilangan bagi petai kita guna papan. Begitu juga dengan mercun. Sepapan mercun. Pom tu. Sepapan mercun. Ubat. Ni Panadol. Kalau dia dalam bentuk bungkusan yang macam tu, kita panggil papan. Sepapan. Ubat Panadol. Paracetamol. Okey. Anak-anak. Jadi cikgu harap kamu dapatlah ulang kaji ni. Okey, seterusnya pasukan. Okey. Kalau untuk pasukan ni, tu kumpulan orang yang berpakaian apa tu? Berpakaian seragam. Banyaklah sebenarnya. Okey, ni bomba,
polis, tentera. Tapi kebanyakannya kalau kamu jumpa dekat sekatan jalan raya sekarang ni, polis, tentera, lagi satu pasukan, apa dia ni? Yang kalau sebelah sini cikgu jumpa ramai lah orangnya. Rela, pasukan rela. Kan kalau kamu tengok yang ada juga pakai seragam berwarna biru gelap. Topi dia warna oranye, itu Jabatan Pertahanan Awam. Bomba ni dia kerjanya untuk keselamatan lah, menyelamat kebakaran, menyelamat macam apa-apa yang berkaitan bahaya lah, tangkap ular sebagainya, jadi keselamatan. Yang ni keselamatan negara, ini keselamatan awam lah. Okey. Jadi pasukan. Dekat sekolah pun ada juga pasukan apa? Tunas remaja kan. Ada pasukan uniform apa ni? Pengakap. Okey, tak apa nah. Seterusnya potong. Potong ni ialah benda yang telah dipotong. Tembikai. Kalau buah apple kamu potong pun boleh juga. Kan? Sepotong tembikai. Kat sini ada 4 potong tembikai. Lepas tu ada apa tu? Daging. Duk potong daging kan, raya itu kan. Lepas tu ni apa dia ni? Kek. Semua orang tahu kan ni kek. Oh sedap ni. Nasib baik dah hari raya dah. Kalau bulan puasa ni lapar juga tengok kek kan. Jadi ini ialah sepotong kek coklat. Okey. Jadi cikgu harap ada lagi rawan. Yes. Yang ini sebenarnya murid-murid, sebenarnya soalan dia kalau naik popular ni. Cikgu pernah offer tau. Siapa boleh bagi penjodoh bilangan ni RM50 cikgu bagi dalam kelas cikgu lah. Tak ada seorang pun boleh jawab kan. Jadi ambil tahu semua orang. Manalah nak tahu. Dan jam 4, 5, 6 nanti cikgu tanya pula offer RM50. Tu dia. Maksud cikgu ambil tahu sekarang. Ilmu tu nilainya tinggi. Okey, jom kita tengok rawan. Okey, kalau rawan ni anak-anak, tengok dah. Rawan ni ialah benda yang bersirat, halus dan labuh. Benda yang bersirat, halus dan labuh. Okey, kalau kamu tengok sekarang, kita zoom ini ialah jala sebenarnya. Kalau jala ni orang yang guna untuk tangkap ikan tu. Kan dia tebar jala tu dalam ayak apa semua kan. Ni pukat. Siapa yang tahu pukat tu, ada orang tahan pukat dekat sungai. Ni pukat ni dekat laut ni. Dia tahan tepi-tepi pesisir laut. Untuk tangkap ikan lah. Okey, dan juga rawan juga digunakan untuk jaring. Nampak tu jaring. Benda yang ni lah kamu kena faham. Benda yang bersirat, halus dan labuh. Ini rawan. Okey. Contohnya lah. Contohnya. Pak Ahmad menahan ikan menggunakan serawan pukat. Serawan tu maksudnya satu lah. Kan. Pakcik Abu membawa 3 rawan jala untuk menangkap ikan. 3 rawan jala. Nampak? Jadi menggunakan penjodoh bilangan rawan. Okey, kita uji minda sikit. Sikit je, tak banyak. Soalan cikgu mudah je. Okey, Nasat, okay, kita tengok. Kita baca sama-sama. Okey, cikgu. Kita baca sama-sama. Cuba lihat. Setempat kosong. Apa dia ni? Gajah telah ditembak kerana memusnahkan tanaman. Memusnahkan tanaman penduduk kampung. Seapa? Sebiji, sebutir, seekor, sebuah. Agak-agak anak-anak murid semua seapa? Kan siapa boleh? Ya, seekor. Kan tadi kita dah tengok seekor apa ni? Cuba lihat kataan selepas tu. Ini ialah haiwan. Kan semua haiwan kita guna ekor. Sudah bijak. Alhamdulillah. Okey, bagus. Okey, kita tengok uji minda kedua. Okey, semua. Azmira memetik 2 tempat kosong bunga matahari. Bunga. Tadi kan cikgu ada bagi tahu dah awal-awal tadi.
Apa? Dua apa? Kita kena tengok apa objek selepas tu. Objek selepas tu ialah bunga. Adakah kita kata 2 biji bunga, 2 butir, 2 bentuk atau 2 kuntum? Yang mana satu? Ya, 2 kuntum bunga. Bagus. Ini dah betul tu. Okey, jom kita lihat soalan seterusnya. Beberapa tempat kosong rumah telah musnah dalam kebakaran itu. Okey, kita lihat dulu apa objek selepas dia. Kalau kita nak tahu penjodoh bilangan yang sesuai. Ini ialah rumah. Rumah ni tak tentu besarnya. So, kita kata apa? Biji ke, butir ke, buah ke, bentuk? Ya, betul. Kita pakai guna buah. So, beberapa buah rumah telah musnah dalam kebakaran. Okey, anak murid, anak-anak, kita teruskan yang seterusnya. Ni dia. Syasha makan seperti biasa kalau kita nak tahu apa penjodoh bilangan, kita lihat apa objek yang ada selepas tu. Ini ialah roti. Okey, Syasha makan keping roti, buku roti, buah atau biji? Okey, kalau biji ni dah memang tak kena dah, jauh sangat. No? Kalau buah pun sama. Sekarang sudah tinggal 2. A atau B, keping atau buku. Jadi kita lihat pula pada pernyataan seterusnya, disapu mentega. Makan roti yang disapu mentega. Jadi yang paling tepat ialah sekeping. Sekeping ni macam ni lah. Yang dia dipotong tu kan. Macam tu. Sekeping. Kalau buku tu yang besar tak dipotong lagi. Jadi jawapannya ialah A. Okey murid-murid. Okey, kita tengok seterusnya. Kita lihat Puan Wati membeli, sama juga kita lihat apa objek seterusnya, roti di kedai runcit. Dia beli apa? Ini seulas ni untuk buah yang berulas. Macam buah apa? Buah cempedak. Kan dia ada ulas. Buah nangka, buah durian, seulas durian. Berulas. Murid, kalau sebutir tadi cikgu dah bagi tahu dah. Macam peluru. Ingat balik. Kalau sebuku, ya, jawapannya ialah apa ni? Sebuku roti. Boleh tak kita kata sebuah roti? Melainkan kalau besar sangat kilang roti tu bolehlah kita kata kilang roti. Sebuah kilang. Ni sebuku roti di kedai runcit. Okey. Sudah bijak. Ini dia soalan dia. Semua orang sudah pandai ni. Pak Hasan menebarkan. Dia menebarkan. Tengok gambar sini. Apa? Sebidang ke? Sekajam? Sekeping? Serawan? Serawan. Jadi semua dah dapat jawab dengan betul lah uji minda cikgu. Okey, untuk murid-murid yang mahukan latihan tambahan, bolehlah scan juga dekat apa nama ni? Adalah buku-buku latihan yang kamu boleh dapat